Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hari ini kita menggunakan satu kitab, buku, iaitu satu tajuk yang dinamakan dengan Al-Arba'un minan Nasaih min Walidi As-Salih, yang tulis oleh anak-anak saya iaitu Ustaz Midi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, himpunan daripada kalam-kalam nasihat daripada walidnya untuk menjadi tetapan dan muzakarah kita pada hari ini. InsyaAllah kita tengok pada nasihat yang ke-8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia mendapat. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, ia mendapat hidayah. Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Islam ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ialah suatu ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam iaitu al-istislam wal-inqiyad. Islam ialah satu penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Islam, iaitu suatu penyerahan diri dan juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin di sana ada orang Islam tapi dia tidak menerima Islam. Dia Islam sebab ayah dan ibunya Islam, tetapi tidak berlaku dalam diri dia proses al-istislam wal-inqiyad. Tidak berlaku pada dirinya proses istislam, iaitu menerima Islam dan juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ialah syariat, tariqat dan hakikat. Itu Islam. Islam ialah syariat, tariqat dan juga hakikat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syariat iaitu hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala tetap dan tentukan kepada kita sepanjang kita hidup di atas muka dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada perkara yang Allah perintah kita buat, ada perkara yang Allah larang kita buat. Itu dia panggil syariat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun terkandung dalam 5 hukum, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut perkara wajib maknanya perkara yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita kira berdosa. Dan perkara wajib kita kena buat sungguh-sungguh, ataupun buat dalam keadaan kita lakukan dalam keadaan terbaik. Sebagai contoh, sembahyang, kefarduan sembahyang. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita bersembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita wajib melakukan ataupun menunaikan sembahyang dalam bentuk yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana bentuk yang paling baik? Bentuk yang paling baik dimulakan dengan sebelum daripada kita bersembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, sebelum daripada kita bersembahyang, kita mesti memulakan unsur-unsur yang membawa sembahyang kita jadi terbaik. Macam mana tu? Macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Zuhur masuknya pada pukul 1.20. Sebagai contoh. Maksudnya, sebelum masuk waktu sembahyang, kita dah menunggu sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada orang tanya ataupun menimbulkan persoalan, macam mana kita nak khusyuk dalam sembahyang? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak khusyuk dalam sembahyang ni, dia jangan bawa dunia masuk dalam sembahyang. Kalau otak kita, hati kita banyak sangat dunia akan masuk dalam sembahyang. Bila masuk dalam hati kita dunia, ketika sembahyang kita tidak akan khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana cara nak buat dunia tak boleh ataupun kita tak bagi masuk dalam hati kita ketika kita sembahyang? Tuan-tuan, biar hati terikat dengan sembahyang. Macam mana hati terikat dengan sembahyang? Macam ni. Kita dah sembahyang subuh. Lah hati kita niat, sagi aku nak sembahyang zuhur. Kita solat zuhur selesai, kita ikat pula nanti aku nak sembahyang asar. Dah sembahyang asar, sagi aku nak sembahyang maghrib. Dah sembahyang maghrib, sagi aku nak sembahyang isya. Dah sembahyang isya, sagi aku nak sembahyang subuh. Tu makna kita ikat. Jangan lepas sembahyang kita tak ikat. Kita kena ikat dengan sembahyang yang akan datang. Baik. Bila kita ikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakulah proses kita menanti sembahyang. Kita menunggu sembahyang, menanti sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila menanti, rasa lama lah saya tanya. Macam pengalaman kita tunggu bas. Duduk di kampung kita tunggu bas. Bas ni kalau tak tunggu tak lama. Bila tunggu lama lah bas nak mai. Ni tu perasaan orang yang menanti sembahyang. Baik. Maka sebab tu Nabi kata, orang yang mendapat kelebihan sembahyang ialah orang yang mengambil wuduk di rumah dia, kemudian dia berjalan ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dan menanti sembahyang di masjid. Tuan-tuan, mungkin kita kata, buang masa lah pula, kena piawai. Ni tuan-tuan, hal ni orang yang tak mau khusyuk lah. Kalau orang nak khusyuk, dia kena mula macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita boleh faham macam ni. Hari Jumaat. Hari Jumaat tak ramai orang kita, orang Islam kita, orang lelaki yang pergi masjid awal. Sejam sebelum masuk waktu pun tak ramai. Kira sejam sebelum masuk waktu tu bukan lama sangat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau masuk sembahyang Zuhur atau Jumaat 1.20, 12.20 tu, cuba kira berapa orang ada di masjid. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau sejam sebelum masuk tu sembahyang pun masih belum ada orang, 2 jam, 3 jam lagi tak ada. Tuan-tuan, apa perasaan orang yang tunggu sembahyang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tunggu sembahyang ni pun tuan, dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak tunggu apa sembahyang? Buat kerja lain lagi baik. Kerja hak duk buat tak selesai lagi, nak tunggu sembahyang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, cuba kita try buat. Tunggu sembahyang. Bila kita pergi masjid awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita termasuk dalam yang Allah sebut fastabiqul khairat. Kamu berlumba-lumbalah dalam perkara berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh, kita pergi hari Jumaat. Hari Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pergi sejam sebelum Jumaat, dah ada satu orang. Kita kata ada dah orang rupanya. Kita pergi minggu depan, masalah Sayyidina Muhammad, sejam sebelum Jumaat, orang tu tetap dialah yang ada dulu sebelum kita. Langsung hati kita kata, dia main pukul berapa? Kalau sejam sebelum Jumaat dia dah ada, mungkin dia ada sejam setengah sebelum Jumaat. Kita pergi pula sejam setengah sebelum Jumaat, tengok dia ada juga. Dia main pukul berapa? Kita main 2 jam sebelum Jumaat, dia ada juga. Dia main pukul berapa? Tuan-tuan kena challenge dia. Kita kena potong dia. Kalau dia main 2 jam sebelum Jumaat, kita kena main 2 jam 10 minit sebelum Jumaat. Maknanya, tuan-tuan, kita lawan dengan dia. Tapi janganlah bisik kat dia, saya nak lawan pakcik. Tak payahlah. Ni kita sendiri-sendirilah. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa perasaan kita bila mana kita datang masjid awal? Hak ni, perasaan ni saya tak boleh cerita. Tuan-tuan pun tak boleh tahu, melainkan tuan-tuan buat dan kita pakat buat. Orang yang bertamu ke rumah Allah awal, dia disambut dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana perasaan dia? Man lam yaduk la yadri, kata ulama. Siapa-siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Yang rasa pada ketika itu adalah halawatul iman, kemanisan iman, sedap rasa hadir sebelum Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi itu contoh. Maknanya kita Islam dah, tapi kita tak menerima Islam sepenuh-penuhnya. Contoh tentang sembahyang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita tunggu sembahyang, tuan-tuan, cuba contoh. Kita duduk tempat kerja. Sibuk cara mana pun, mata kita sat-sat tengok jam. Sat-sat tengok jam. Sat-sat tengok jam. Pasal apa? Sebab kita menanti sembahyang. Kita nak hadir sembahyang sebelum daripada masuk waktu sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi ini maknanya wajib kena buat terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita puasa. Macam mana kita buka? Macam mana kita berpuasa? Macam mana kita buka puasa? Puasa, tuan-tuan, kalau semata-mata kita puasa, kita tak iri dengan ibadat lain, berarti tak sempurna puasa kita. Walaupun puasa kita sah.
Ibarat macam orang makan nasi tak makan lauk. Nasi saja, ikan tak ada, sayur tak ada, sambal belacan tak ada. Masalah Sayyidina Muhammad, ikan kering tak ada, lapak balik lah. Tuan-tuan, jadi macam mana kita boleh makan nasi saja? Kalau kita makan dengan hidangan-hidangan sampingan, barulah orang panggil makan nasi. Di Ramadan ni dia kena ada membaca Al-Quran, dia kena ada sembahyang sunat, dia ada sembahyang tarawih, dia kena ada zikrullah, dia kena ada sedekah, dia kena buat semua benda baik dalam Ramadan. Dia kena ada hari-hari sembahyang sunat tasbih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena baca Quran sebanyak-banyaknya. Dia kena mula i'tikaf dah di masjid sebelum menjelang 10 malam yang terakhir kita dah main masjid, i'tikaf dah. Maknanya kita sedang melakukan kesempurnaan kepada puasa. Okey, puasa lagi kita buka macam mana? Saada Sayyidina Muhammad buka puasa tu kita buh nasi penuh pinggan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita buat jamak takhir kot. Sarapan kita tak sarapan, tengah hari kita tak makan, kita himpun semua tu dia, Masya Allah banyak sangat ni jamak takhir Ustaz, Alhamdulillah himpun semua. Tuan-tuan, hak tu buka puasa tak baik macam tu. Yang baik macam mana? Kurma 3 biji, air kosong segelas. Kalau kurma 3 biji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nescafe susu 1 gelas, tu tak baik lagi tu. Banyak orang terlupa tu. Dia buka puasa pakai kurma dah okey, tapi ayam tak okey pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan salah kopi, susu, Milo, tabuk, ais bandung, tak salah, tapi mula dengan sunnah. 3 biji kurma, salah Sayyidina Muhammad, 3 biji tu banyak Ustaz. 3 biji, jangan makan hak kurma hak besar-besar tu. Satu tu pun puas nak habis. Ambil yang kecil-kecil. Pasal kita nak ikut sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi itu makna puasa. Buka tu masalah Sayyidina Muhammad dengan yang hatu yang mula sekali. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, puasa jangan ikut nafsu, dia kena ikut akal. Ikut nafsu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak tu nak beli, hak ni nak beli, hak tu nak beli, hak ni nak beli. Hampir-hampir semua di bazar Ramadan tu semua nak beli belakang. Pasal apa agak-agak nama bazar Ramadan? Membazir kot no. Nama membazir tu pandai lepas buh no, bazar Ramadan. Akhirnya semua pergi membazir semua. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu maknanya kalau benar wajib buat terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau benda sunat, usaha buat. Usaha buat ni maknanya usaha buat, mujahadah buat. Dalam kitab-kitab dia sebut hak ni benda sunat buat. Sembahyang dia ada sunat sebelum sembahyang dan ada sunat dalam sembahyang. Kita hadir ke masjid awal, kita beruduk di rumah, kita ambil, kita ke masjid, tu dipanggil sunat sebelum sembahyang. Dia khusyuk dalam sembahyang ni, dia ditolong dengan sunat sebelum sembahyang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu disunatkan sebelum sembahyang kita sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah ni dia ialah satu proses kita nak mengkhusyukkan diri dalam sembahyang. Begitulah juga pasal apa Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukum sunat berpuasa dalam bulan Rajab dan Syaban sebagai satu persediaan untuk berpuasa Ramadan.
Maka begitu juga sebelum Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat, Allah Subhanahu wa taala memberi hukum sunat bersedekah. Sebelum daripada kita sembahyang fardu disunatkan kita sembahyang sunat qabliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meringan-ringankan sembahyang sunat, dia akan meringan-ringankan sembahyang fardu. Itu kaedah dia. Kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Ala sayyidina Muhammad. Siapa yang meringan-ringankan sembahyang sunat, dia akan jadi orang yang meringan-ringankan sembahyang fardu. Itu kaedah dia. Maka sebab itu para ahli ulama mereka usaha mereka tidak meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang nak sembahyang sunat ni mesti orang yang datang masjid awal. Kalau dia datang masjid awal, dia tak sempat nak sembahyang sunat qabliyah. Maka itulah hikmahnya pasal apa disunatkan kita sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu. Maka sebab itu sunat kena buat, sunat kena usaha buat, fardu kena buat terbaik, sunat kena usaha buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia kata macam ni, sunat je ustaz. Bahaya kata sunat je ustaz ni, takut kita termasuk dalam orang yang melekeh-lekehkan kebaikan. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kamu jangan melekehkan kebaikan sedikit pun. Pasal apa? Sebab kebaikan kalau kita lekehkan, na'udzubillah min zalik, dia bawa kepada seorang tu akan murtad. Na'udzubillah min zalik, memelekehkan agama. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sunat. Kalau haram kena tinggai sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak. Tinggai sungguh-sungguh. Contoh riba. Kita beli rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beli kenderaan. Hari ini dia sudah ada sistem pinjaman cara Islam. Jangan ambil hak lain. Kita orang Islam ambil hak cara Islam. Dia ada akad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jangan ambil sistem konvensional. Pasal haram kita tinggai sungguh-sungguh, tak mau terlibat dengan ekonomi riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kad kredit. Kita ada kad kredit hak Islami, kita ada kad kredit yang konvensional. Tuan-tuan, tolak 3 yang konvensional, ambil yang Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita kata, ustaz, kami bayar on time, sekalipun kami on time bayar, sekalipun, tuan-tuan, jangan ambil sama sekali ekonomi riba. Jangan terlibat sama sekali dengan ekonomi riba. Haram. Jadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu cara jelas Tuhan sebut. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba. Ada orang yang kata macam ni, ustaz, rugilah ustaz tak ambil riba. Orang Islam kat duk ambil pula. Tuan-tuan, orang Islam jangan ambil. Kita ada hukum. Kita orang Islam ambil, kita bahaya. Lepas tu saya belajar daripada satu orang. Satu orang ni, dia datang jumpa saya dalam beberapa tahun dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz hendak lah saya nak bagi kandang kambing kat ustaz. Saya kata, pawak yang tak mau pula kandang kambing, mau sangatlah. Tapi kandang sajalah ustaz. Saya ingat dengan kambing-kambing, jadi kandang sajalah ustaz. Jadi macam mana? Dia pun cerita. Saya alhamdulillah, saya pernah dinobatkan sebagai penternak kambing di negeri Pahang yang terbesar di seluruh Pahang. Allah Sayyidina Muhammad. Kambing saya sampai 600 hingga 600 ekor. Besar lah kira macam tu. Tapi dia kata macam ni, tapi ustaz, Tuhan ambil sekelip mata. Kambing saya mula mati pukul 7 petang, 7 esok, semua 700 ekor tu korban. Mati semua.
Cerita macam mana? Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, punca asbabnya kambing dia ni berulat. Akhirnya dia berubat cara, dia ada ubat dia di kedai racun tu, tapi dia nak murah, dia pergi ambil yang harga murah. Kambing ni masalah Sayyidina, mungkin bau dia tak sesuai dengan dia gelabah bau macam dia, akhirnya dia tumbang. Kambing ni rupa-rupanya dia passion, dia jangan tengok orang, dia tengok kawan, dia jangan tengok kawan dia tumbang, dia gebra. Akhirnya semua kambing tu semua tumbang dengan sebab seekor dia tumbang. Tu makna kambing. Rupanya kambing ni susah belah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, matilah kambing dia dalam pagi 7 petang sampai 7 pagi. Dia pergi tuan-tuan menangis macam budak-budak. Pasal kambing ni habis, seekor pun tak tinggal. Tu yang nak bagi kandang kat saya tu. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata, saya dah dapat punca Ustaz. Dia ni ada sepupu kot orang Singapura. Pupu dia ni melaburkan pelaburan dalam perniagaan dia. Tapi pupu dia tak beritahu, kata hak tu ialah duit riba. Dia tak beritahu. Salah Sayyidina. Jadi waktu kita nak terima duit, kita kena tanya, ni duit apa? Kena bagi jelas. Bahkan saya nak pesan pada kita semua, kalau duit tu duit riba, ain duit itu jangan campur. Sebagai contoh tuan-tuan jadi setiausaha, jadi bendahari masjid. Ni orang bagi duit sumbangan 10,000, 5,000, 200, 100. Okey, hak ni bagi. Hak ni duit dividen Ustaz. Hak ni duit apa ni, dia panggil duit tak elok. Hak ni duit yang tak patuh syariat. Okey, berapa? 200. Jangan tuan-tuan campur duit tu dalam satu akaun. Tuan-tuan kena buat akaun lain. Hak ni duit tak baik, hak ni duit elok. Tuan-tuan, sebenar segi hukum fiqh tak ada masalah. Tuan-tuan campur sekali tak apa. Nanti kita bila kita catat je. RM200 duit tak elok, kita dah ada catatan. Esok bila kita nak keluar, kita keluar RM200. Dalam hukum fiqh tak ada isu. Tapi hukum tasawuf, hukum warak dia panggil, masalah sini. Hukum warak ni, ain duit jangan campur. Pasal kita nak keberkatan, jangan campur. Duit yang tak elok jangan campur dalam satu akaun. Sebab dia mempengaruhi hak baik ni. Jadi kalau kita hukum fiqh, tak ada isu. Ni hukum warak dia panggil. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, hak itulah kesilapan saya. Tu sebagai muhasabah kat kita. Ada satu orang kawan saya. Dia ni hari-hari sembahyang tasbih dan tak pernah tinggal tahajud. Satu masa dia beli kereta. Dia tahu zaman dia beli kereta tu, zaman tu yang ada sistem perbankan Islam, finance cara Islam, hanya bank Islam. Bank lain tak ada lagi waktu tu. Lah ni dah banyak Hong Leong apa semua. Waktu tak ada lagi. Kaedah beli kereta ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kereta tu harga kata 60,000, jadi kalau kita bayar bulan-bulan, pilah dalam 80,000 sebagai contoh. Jadi untuk jadi sah jual beli kita pada zaman tu, ialah kita angkat harga kedua. Angkat harga 80,000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Subhanallah, kawan saya ni dia pening. Beli kereta dekat salesman, dekat penjual kereta, tapi hutang dekat bank. Dia nak akad kat bank ke, dia nak akad dekat penjual kereta. Dia pening. Jadi ketika tu masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya dia pun sendiri, apa aku buat ni? Dia orang mengaji tuan-tuan. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia waktu tu tuan-tuan, bila dia beli dengan penjual kereta, masalah Sayyidina Muhammad, dia beli dengan harga 60,000. Tapi di bank 80,000. Dia pening, aku nak akad dengan siapa?
Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak perhalus benda ni. Akhirnya Tuhan cabut tahajud dia. Hak dia boleh buat sampai dia tinggal tahajud setahun. Tuhan tak bagi bangun. Sebab kaedah dosa ni, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata hanya saja beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Bila dosa banyak tak boleh bangkit. Tu qiyamul lail. Di kita boleh hukum, aku ni dosa aku banyak ke tak? Kita boleh hukum. Kita ringan tak bangun tahajud? Kita ringan tak bangun qiyamul lail? Jadi kalau kita ringan, syukur, alhamdulillah. Kalau kita berat, tu kena taubat. Kena cari apa salah kita, apa tak betul kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah, tinggal setahun, dia nak naik balik, nak mendaki balik, bukan dia mudah. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Kaya. 3 tahun tuan-tuan, dia duduk berjuang nak hidup balik tahajud ni, sehingga Tuhan izin dia jual kereta tu, dia beli kereta buruk. Masalah Sayyidina Muhammad, kereta dia beli tu Proton Iswara, orang pakai 3 tahun dah. Dia jual kereta tu, dia beli kereta Datsun Kana. Anda ingat Datsun Kana? Datsun hak panjang, hak kurih tu. Kereta tu tekan tara mana pun 100 happy. Kereta tadi tekan pergi 120, 30, 40. Kereta hak dia beli baru tu, kereta hak beli baru tapi kereta lama. Tekan tara mana pun minyak pergi 100 je. Dia geram lah dia kata sebab pergi 100 je. Tapi dia puas hati sebab tahajud dapat balik. Dia bina balik, bina balik. Tu makna dia faham. Betul Ustaz. Bila kita buat benda haram, lebih-lebih lagi riba, Tuhan cabut semua amal ta'at kita. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak selamat dia, apa risiko dia? Dia akan mati luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ni kesan ambil riba. Sebab tu riba ni, masalah sayyidina Muhammad, riba ni fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tu dalam Quran sebut. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Min fa'adhanu, izinkan Allah dan Rasulnya berperang kepada orang yang ambil riba. Tuan-tuan, tu cara Allah perang orang yang ambil riba. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hati jadi berat nak buat taat. Hati jadi malas nak buat taat. Kalau dia gagah juga, kalau dia sayang kereta dia tak sayang tahajud dia. Tuan-tuan, lama-lama kalau sampai hari mati dia mati keluar daripada Islam, tercabut iman dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berhati-hati dengan perkara yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang kedua benar makruh. Benar makruh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena usaha tinggal. Benar sunat kena usaha buat. Benar makruh kena usaha tinggal. Tuan-tuan, jangan bila mana buat benda makruh kita kata makruh je. Ni ringan-ringan kan benda makruh. Kalau kita melazimkan kita buat benda yang haram, tuan-tuan, contoh kita makan. Kita meringan-ringankan makan yang tidak pasti kehalalan dia, nanti kita akan makan yang haram. Itu kaedah dia. Kita tak pasti, kita buat tak kisah, tak apa. Nanti kita akan makan yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga orang yang meringan benda yang makruh, nanti dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi Tuhan kata makruh, Tuhan kata haram sebab risiko pada diri kita sendiri. Salah sayyidina Muhammad. Cumanya haram ni risikonya besar. Tegahan Allah kepada benda haram sebab risikonya sangat besar. Tegahan Allah pada benda makruh sebab tetap berisiko. Sekalipun risikonya tak sebesar benda yang haram. Baik, itu dia panggil syariat. Kemudian harus, wajib, sunat, haram, makruh, sunat. Benda sunat ni
kena jadikan dia sebagai ibadat. Macam mana? Macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila kita puasa, kita bangkit sahur awal. Kita bangkit tahajud, kita buat qiyamul lail, kita bangkit sahur, Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita bayang subuh, lepas tu kita baca Quran, sikit kita mengantuk. Tuan-tuan, bila mengantuk, jangan baca Quran lah. Nanti kita salah baca Quran. Bila kita salah baca Quran, ketika tu Quran bukan jadi laka, tapi alaika. Bukan dapat pahala dah, kita akan berdosa. Bila dah mengantuk, tidur. Tuan-tuan, tidur pada waktu itu namanya ibadat. Pasal kita tidur, kita nak menguatkan balik kekuatan kita, kita nak baca Quran lagi. Sebab kita target, kita nak baca Quran hari ni 3 juzuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak khatam Quran 10 hari sekali. Okey, maknanya tidur ni, kita niat aku tidur sebab aku nak buat ibadat. Tu makna tidur yang jadi ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, entah buka puasa. Buka puasa ni sebabnya kita nak buat tarawih. Kalau kita tak buka puasa, kita tak kuat, tak larat nak berdiri sembahyang tarawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ini kita buka puasa, kita niat, kita nak bagi diri kita kuat, kita nak buat ibadat. Maka makan itu namanya ibadat. Sebab kita kait dengan ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jaga-jaga, jangan kena tipu dengan nafsu. Niat betul, tapi sebenarnya nafsu ada politik. Apa politik nafsu? Politik nafsu dan nak kita tinggalkan sembahyang tarawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana sembahyang tarawih ni tuan-tuan? Teruk. Sembahyang tarawih ni berat. Buktinya 8 rakaat orang dah tinggal. Itu kata berat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita mengutamakan nafsu kita, jadi roh kita takkan mampu nak berdiri sembahyang tarawih 20 rakaat. Ini kaedah dua. Dia sebenarnya nafsu tu ialah roh, roh itulah juga nafsu. Jadi kalau kita melebihkan unsur nafsu, roh lemah. Kalau kita melebihkan unsur rohani, nafsu lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mula dari mana? Dia mula tang niat. Contoh, orang tu tak makan daripada selepas subuh sampai pukul 2 mudarat diri dia. Lama-lama dia kena gastrik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angin naik kepala. Tetapi kalau dia tak makan sampai pukul 8 tak makan lagi, dia tak nak puasa, dia kata. Tuan-tuan, dia tak makan sampai ke petang, tak melorak diri dia sebab niat. Ini kekuatan niat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya semua anggota kita ni dia patuh pada hati. Tu yang disebut oleh Rasulullah, hati tu raja. Bila hati ni raja, semua patuh kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat ni, aku nak puasa. Bila aku nak puasa, semua patuh. Okey, sam'an wa ta'atan. Ya bos. Jadi orang patuh ni, semua ikut kita. Dia macam ni lah. Kaedah orang tak makan, dia tahap dia tak makan, dia tak makan. Jadi risiko dia, Sallallahu Sayyidina Muhammad, akan keluar asid daripada hempedu kita. Hal ni yang bagi risiko ni. Tapi kalau mana kita niat, tuan-tuan, asid nak keluar daripada hempedu tu tak keluar pasal dia patuh pada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kekuatan niat ni hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, apa makna niat? Niat mana azam nak buat. Sebab itu kalau tengok orang keluar tabligh lah, Sallallahu Sayyidina Muhammad, nak keluar 3 hari ke 40 hari ke, Amir bayan tu dia kata apa? Azam tuan-tuan, azam tuan-tuan. Azam ni mana niat. Sebab Tuhan akan tolong ikut niat.
Jadi apa segala pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau betul cara kita buat benda yang harus, maka yang harus itu bukan jadi harus, tapi namanya ialah ibadat. Kalau harus, makan tak ada pahala. Kalau harus, tidur tak ada pahala. Tapi kalau kita niat nak buat ibadat, tidur jadi berpahala, makan ada pahala. Okay. 5 hukum ni dipanggil syariat. Okay. Yang kedua dipanggil tariqat. Apa dia tariqat? Tariqat ni iaitu satu perjalanan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, apa makna kita bertarikat? Bertarikat maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, syariat dijanji dengan pahala. Tariqat dijanjikan dengan dekat. Okey. Syariat dijanjikan kalau kita buat baik dapat pahala. Kalau kita buat jahat dapat dosa. Ni syariat. Siapa yang mayang tak berhenti-henti nak masuk syurga? Siapa yang tak buat benda tak elok, tak mencuri, tak berzina apa? Takutlah masuk neraka. Jadi syariat nak masuk syurga, takut masuk neraka. Okey. Tarikat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa sembahyang nak mendekat. Siapa berpuasa nak mendekat. Siapa tunaikan fardu haji nak umrah nak mendekatkan diri kepada Allah. Tak sama. Soalan Sayyidina Muhammad macam ni. Siapa yang sembahyang nak masuk syurga? Siapa sembahyang saya nak dapat dia? Orang ni tanya, siapa sembahyang nak masuk syurga? Tak. Saya nak dapat dia. Saya nak dapat dia. Dia tu yang DIA, huruf besar Allah. Saya nak Allah. Jadi sembahyang ni sebab kita nak Allah. Kita buat ibadat sebab kita nak Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham tak nak Allah? Dia macam ni lah waktu kita duduk sekolah dulu ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Ataupun budak-budak lah. Budak laki-laki, budak perempuan main sekali. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita kata, hang nak kat dia apa? Nak marah tu. Hang nak kat dia apa? Nak tu, nak. Jadi nak ni makna kita nak dia. Okay. Bila kita nak Allah, apa makna dia? Kita nak Allah, kita nak kita bertempat pada sisi Allah. Kita nak kita ada tempat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kalau nak bertempat, siapa orang yang bertempat pada sisi Allah? Orang yang bertempat pada sisi Allah ialah kekasih-kekasih Allah. Apa maknanya? Kita nak jadikan kita dikasihi oleh Allah. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibadat ketika ini dia ialah khidmat. Ibadat ketika ini bukan makan upah. Dia ada dua tu. Yang pertama khidmat, yang kedua ambil upah. Sembahyang sebab nak pahala, nak upah. Sembahyang sebab nak syurga, ambil upah. Nak dibayar. Tapi kalau sembahyang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak nampak pahala, tak nampak syurga, tapi dia nak berkhidmat kepada Allah. Khidmat ni macam ni. Contoh, satu orang pelajar saya, soalan sebagai contoh. Sistem pendidikan tradisional ni dia ada khidmat. Sistem pendidikan pondok dia ada khidmat. Khidmat untuk guru. Pelajar saya main rumah, soalan saya nak, ustaz, kami nak basuh kereta, boleh tak ustaz? Boleh, fadal. Pakai basuh kereta. Ada pula main rumah ustaz, ustaz, kami nak cuci kawan rosong rumah ustaz, boleh ustaz? Boleh. Sila. Tu dia panggil khidmat. Tapi kalau ada pelajar, lepas basuh kereta, dia tunggu depan rumah saya. Kita tunggu buat apa ni? Buka pintu. Nak buat apa ni? Ustaz, kereta habis dah basuh.
Oh, nak duit lah. Tu dia panggil upah. Tuan-tuan. Khidmat ni, tuan-tuan, dia tak mau duit. Sebab dia khidmat. Khidmat ni apa? Khidmat ni ialah satu balasan kepada kasih guru pada dia. Salah Sayyidina Muhammad. Bila guru bagi masa sepenuh hatinya kepada kita, jadi kita balas kepada dengan khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi khidmat ni ialah hubungan di antara hati yang saling kasih mengasihi. Tuan-tuan, khidmat ni dia tak minta upah. Contoh isteri kita. Isteri kita Sayyidina Muhammad dari dulu sampai hari ni, Allah, khidmat sungguh. Allahu Akbar. Makan minum kita dia jaga, baju kita dia iron. Sayyidina Muhammad, baju kita dibasuh, dia sidai, dia ambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sakit penin kita dia perhati. Tuan-tuan, ada minta, abang cukup bulan ni abang? Ada minta? Tak pernah minta. Kadang-kadang tuan-tuan, masalah Sayyidina, dia korban diri dia pula. Dia tak sihat, tapi tetap dia bagi khidmat pada kita. Tuan-tuan, dia bagi khidmat. Apa tujuan isteri berkhidmat? Untuk mendapat cinta dan kasih suami pada dia. Itu khidmat. Agak-agak apa perasaan suami pada dia? Sayang. Bila sayang, agak-agak cari lain tak? Kadang-kadang orang, tuan-tuan, dia bukan tak mau kahwin dua, tapi tak sampai hati sebab kesian. Sebab hak ni ya Allah. Tu sebab. Tu sebab, tuan-tuan, sebab khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khidmat mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita mayang duha, orang tanya, pasal apa mayang duha? Mayang duha nak murah rezeki lah Ustaz. Tu ambil upah. Soalan Sayyidina Muhammad. Siapa mayang duha? Allah, hanya Allah yang tahu. Pasal apa mayang duha? Pasal dia nak dapat cinta Allah. Murid yang berkhidmat dengan guru sebab nak dapat kasih guru pada dia. Sampai ke peringkat murid yang berkhidmat ni khidmat. Ada satu orang kawan saya, dia mengaji pondok Sayyidina Muhammad. Bila pergi ke Mesir, Sayyidina Muhammad, setiap cuti dia akan balik. Pasal apa? Dia nak balik khidmat ke Tok Guru. Khidmat dia apa? Buat kereta Tok Guru ya. Buat beg Tok Guru, buat kereta Tok Guru. Dia bukan ambil upah. Tuan-tuan, agak-agak macam mana murid ini di hati guru dia, saya tanya. Macam mana murid ni di hati guru dia? Bukankah di hati guru tu kasih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah ibadat yang bentuk khidmat. Mayang duha sebab nak Allah kasih. Tahajud sebab nak Allah kasih. Bersedekah sebab nak Allah kasih. Bila Allah kasih, siapa kita? Kita kekasih lah. Betul tak? Bila Allah kasih, kita kekasih lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan tariqat. Perjalanan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dekat dengan Tuhan, mudah. Semua mudah hidup ni. Bahkan orang lain turut mendapat manfaat daripada kita dekat dengan Allah. Kita ni, orang tu dekat dengan Allah. Orang lain mendapat manfaat dengan orang yang dekat dengan Allah. Allah pandang kita dengan sebab kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itu dia panggil tariqat. Okey, maknanya tariqat ni di hati. Hati. Proses kita nak mengosongkan hati daripada makhluk. Proses kita nak meletakkan Allah dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia panggil tariqat. Tariqat ni kena ada guru yang bimbing kita. Baik. Jadi tajuk dalam buku ni adalah Allah mahukan kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mahukan kita mendekatkan diri kepadanya tanpa sebab. Bukan sebab kita bangun tahajud, bukan sebab kita banyak baca Al-Quran, bukan sebab kita buat ibadat atau beramal soleh,
tapi dia mahukan kita dekat dengannya tanpa sebab. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mahukan kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allah hendak pada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah ilhamkan kita beramal amal yang soleh, tuan-tuan, tanpa kita hendakkan balasan daripada dia. Maknanya kalau kita duk nampak pahala lagi, kita tu baru orang duk dalam syariat, kita baru bersyariat. Tapi bila mana kita sudah duk di satu tempat, satu makam kedudukan, kita tak nampak tu dah. Sebab kita nak berkhidmat kepada Allah. Ketika tu kita dah jadi orang yang bertarikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bertarikat ni bukan bermakna dia mengambil tarikat Ahmadiyah, bukan mengambil tarikat Naqsyabandiyah, bukan mengambil tarikat Syadiliyah. Itu makna lain. Hal ni bertarikat maknanya orang yang sedang menjalani perjalanan dia kepada Allah. Sekalipun mengambil tarikat itu sebahagian daripada makna yang dimasukkan dalam orang bertarikat. Sebab tarikat ni dia ialah merupakan satu proses shortcut untuk dia mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita nak main pada Kedah, kita lalu jalan bawah, tak tahu berapa jam. Tapi kalau kita naik highway, cepat. Tarikat tu ialah highway. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya maka namanya ialah hakikat. Hakikat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikat ni apa dia? Hakikat ni ialah Allah. Hakikat ialah Allah. Macam ni, ala sayyidina Muhammad. Kita ni sakit. Saya baru ni, saya masih sakit macam-macam. Tapi sakit-sakit itu semua Allah bagi hilang. Ada asbab-asbab dia lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tak pernah kena kecil manis. Kurang saya tak ada kecil manis. Tapi saya pergi kena kecil manis. Kena 18 tuan-tuan. 18 dia tumbang. Tuan-tuan. Tiba-tiba Tuhan ni dia maha kaya dia. Satu orang daripada KL ni ke rumah saya. Sembang, terkelaklah tajuk kencing manis. Salah senama. Dia kata, Ustaz makan minum air dan kapal terbang saja Ustaz. Tuan-tuan tahu dan kapal terbang. Ni orang pekan tak tahu ni. Dan kapal terbang tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, kalau kami orang kampung ni kecil-kecil dulu duk main masak-masak tu. Masak-masak, kalau luka, orang upak-upak atau orang tampar, tu dan kapal terbang. Salah Sayyidina Muhammad. Dan kapal terbang ni buat air, kita rebui, lepas tu bila mana dah air tu dah suam-suam, kita minum. 2 minggu tuan-tuan, turun 11. Minum lagi masalah Sayyidina Muhammad, turun 6.7. Oh, sangat baik. Subhanallah. Usaha dah ubat apa pun, subhanallah, masalah saya tak mau turun. Dia nak jadi dengan ayat daun kapal terbang. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, bila dah lega ni, kita kata air daun kapal terbang kan bagi lega? Alhamdulillah. Okey sikit sebut alhamdulillah. Ayat daun kapal terbang tu memang mujarab betul. Tu orang yang masih berlanduk di makam hakikat. Makam hakikat semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita lapar. Bila kita lapar, sallallahu alaihi wasallam, awak tak makan. Makan kenyang. Makankah bagi kenyang? Allah yang bagi kenyang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hakikat ni, orang yang duduk di makam hakikat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak takut menempuh hidup. Pasal dia tahu hidup ni Allah. Hidup ni milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadatku, semayangku, hidupku, matiku, semua milik Allah. Bila semua milik Allah, kita semua hanya menjalani yang ditakdir oleh Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni macam buah catur dam. Bila pemain catur tu tolak macam tu, pilah kau tu. Dia tolak kau ni, jadilah macam ni.
Kita hidup ni hanya menjalani yang Allah takdirkan saja. Takdir orang ni begini, takdir orang ni begini, takdir orang ni begini. Orang ni kahwin dalam sebulan cerai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kahwin 10 tahun bercerai. Orang ni kahwin dekat nak mati bercerai. Ada orang kahwin tak bercerai. Bercerai mati, bukan bercerai hidup. Ni takdirlah hidup. Ada orang mula-mula menempuh kehidupan susah, tapi di hujung kehidupan senang. Ada orang mula kehidupan senang, di hujung kehidupan susah. Ni takdirlah hidup. Tak sama. Orang ni takdirnya tak sama takdir orang dengan takdir masing-masing. Tuan, semua takdir Allah ni betul. Semua takdirnya tepat. Tak ada satu takdir Allah yang tak kena. Semua kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi kalau macam tu, orang yang sudah pun berhakikat ialah orang yang sudah selesai melepasi Islam. Namanya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini siapa yang Allah hendak dia mendapat hidayah, Allah buka hati untuk menerima Islam. 3 perkara ni: syariat, tarikat, hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam hadis yang di bawah tu Nabi sebut, ya alamatu hubbillah hubbu zikrillah, wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Alamat orang yang cinta, alamat cinta Allah pada seseorang ialah hubbu zikrillah, suka menyebut nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah, tanda Allah benci pada seseorang iaitu benci dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, tengah-tengah duduk sembang azan, tajuk tengah duduk syok ni, tiba-tiba azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak marah dekat azan tu. Dia bunyi ish, nak marah dekat azan tu. Tuan-tuan, nak marah dekat azan ni bahayanya, takut pergi jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang yang azan tu azan, kita cerca pula orang yang azan, kita kata suara dia macam tu lah, macam ni lah, na'udzubillahi min dzalik. Tu tanda Allah benci kat dia. Okey, azan kadang-kadang bukan hak di masjid, azan di handset. Dia sendiri set azan di handset. Bila bunyi azan nak marah dekat handset tu, ni orang duk sembang pandai-pandai pi azan pula. Wasallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu tanda orang tu Allah benci. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda Allah kasih pada kita, kita selalu sebut nama Allah. Tuan-tuan, kita kena belajar buat, kita kena belajar berbuat. Saya tengok tuan, ni saya tengok di Mesir, saya tengok di Turki. Orang-orang sana, lebih-lebih lagi orang tua-tua, mereka pegang tasbih. Tasbih mereka ni bukan tasbih hak 100 tu, tapi tasbih hak 33 tu. Saya tengok tuan-tuan, bila ketiga ni, tu tangan. Tuan-tuan, dia bukan kira, tapi dia nak bagi berjalan. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jari telunjuk ni uratnya sampai ke hati. Betul bila kita mengucap, kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab sampai ke hati. Mengaku di mulut, mengaku di hati. Bila kita sembahyang, asyhadu alla ilaha illallah, tuan-tuan, ni ialah merupakan maksudnya Sayyidina Muhammad, jari yang mempersaksikan tentang wahdaniyah ataupun keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi subhanallah, musa'ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila berjalan ni, mereka dah ada zikrullah. Bila dah ada zikrullah, ada zikir-zikir khusus. Jadi untuk mereka, bila hak ni berjalan, musa'ala Sayyidina Muhammad, anggota zahir ni, dia menolong anggota hati. Contoh macam ni. Kita nak semayang, nak tolong kita menghadirkan niat di hati ni dengan yang pertama, Allahu Akbar, anggota zahir, tangan. Yang kedua, mulut, Allahu Akbar. Maknanya hati kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mesti ditolong oleh unsur-unsur luar ataupun anggota zahir. Jadi selagi mana hak ni duduk bergerak, lagi Tuhan ingat. Tapi bila mana hak ni bergerak, Tuhan. Bila mana hak ni berhenti, lupa. Salah senang. Tuan-tuan, dia bukan hak ni lah. Tapi hak ni boleh lah, hak digital tu. Tapi hak ni lebih utama. Masalah Sayyidina Ahmad, waktu kena reka pula lah. Macam mana nak buat hak ni, nak tak mana pula ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak ni tan best. Hak ni tan zikir. Allahumma salli ala Sayyidina. Hak ni pun nama apa? Nama musabbihah. Nama sarab. Baik. Khinsir, binsir, wusta, musabbihah. Ni, tuan-tuan. Dia panggil musabbihah. Ada dua nama. Nama musabbihah, ada sababah. Dia ada dua nama. Sababah ni asal pada sabba yasubbu. Pasal apa nama sabba yasubbu? Pasal apa sababah? Hang ni guna untuk celah orang. Hang ni memang, ni pakai ni. Hang ni, ni. Nama sababah. Dia panggil juga musabbihah. Apa nama musabbihah? Alat guna untuk bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan tengok orang yang selalu zikir pada Allah, kita fahamlah dia Allah kasih kat dia. Tapi kalau dalam hidup, masalah Sayyidina Muhammad, tak apa ingat kat Tuhan. Waktu ingat kat Tuhan pun dia tinggal kat Tuhan. Berarti Tuhan benci kat dia. Waktu solat dia tinggal, berarti Tuhan benci kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena belajar mengajar diri kita berzikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak bagi satu amal kat tuan-tuan. Ini amalan untuk memantapkan zikrullah. Siang kena buat sekali, malam kena buat sekali. Okey. Cari masalah dalam 15 minit ataupun 20 minit. Sehari sekali, malam sekali. Yang pertama, astaghfirullahalazim satu kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim satu kali. Yang kedua, la ilaha illallah satu kali. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, salawat dekat Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sebut bagi betul. Jangan kata sayyidina, sebut sayyidina. Kalau sayyidina mana singa kami. Tak tadung lah, tak betul lah. Wahai Tuhan, selawatkanlah ke atas singa kami, teruk pula macam tu. Dia sayyidina, selawatkanlah kepada penghulu kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selawat satu kali. Kemudian dah habis, baca Fatihah 7 kali. Salam Sayyidina Muhammad. Kemudian baca ayat kursi 7 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu kena faham tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak orang salah baca orang tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. No? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah al-hayya. Ayat kursi al-hayyu. Pasal apa? Tuan-tuan kena pergi cari tok guru lah. Pasal apa? Ni dia panggil ilmu nahu. Baca ni kalau kena dengan nahu, baik. Tu bersesuai dengan bahasa Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey. Baca ayat kursi 7 kali, lepas tu baca qul huwallahu ahad 7 kali. Salah Sayyidina Muhammad baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Cukup setakat tu. Hal ni untuk memantapkan hati dengan zikrullah. Buat 40 hari berturut-turut, jangan tinggal. Ni nak bagi jadi ni. Bila kita dah lekat ni, dia panggil salah Sayyidina Muhammad, kita nak mendaulutkan dalam diri kita ni, dia panggil istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tanda orang tu Allah kasih pada dia ialah suka ingat kepada Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suka ingat kepada Allah. Okey. Dia macam ni. Dia banyak proses-proses yang nak bagi kita ingat kat Tuhan. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang yang bagi bunyi handsetnya dengan la ilaha illallah. Ada nada dering dia ialah subhanallah. Ada nada deringnya ialah ya Allah. Ada nada deringnya ialah Al-Quran. Okey. Cuma ni usaha dia, tapi saya nak pesan, jangan putuskan tengah-tengah astaghfirullah. Pak. Ni mempermain-mainkan Allah. Bagi habis tu astaghfirullahalazim. Baru tak. Al-Quran sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu kunu. Habis tak. Jadi bahayanya takut kita mempermain-mainkan Allah dan jadi terkeluar daripada agama Allah. Tu je pesan. Okey. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad, ada orang prosesnya tak digambar depan tu Baitullah, tak makam Rasulullah, tak capal Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad, tak gambar tok guru, alim ulama. Ni proses, tapi cara kita jaga tu kena jaga. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, macam ni juga macam orang sembahyang, dia baca Quran. Bila dia nak sembahyang, letak Quran di depan atas lantai. Tu macam mana tu? Tuan-tuan, tu dia panggil mempermain-main, melekehkan pula Al-Quran. Quran ni dia jangan letak lebih bawah daripada lutut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kaedah Nabi sebut, man azzama ma azzamahu Allah, man azzama ma azzamahu Allah, azzamahullah. Siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan, dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau handset tu gambar Baitullah, gambar tu handset apa ni, handsetnya ialah makam Rasulullah, jangan lekehkan pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak tempat yang sesuai. Baik. Kalau kita nak kereta, jangan letak di poket beg bawah tu. Ni punggung kita di atas, gambar Rasulullah di bawah, gambar ulama di bawah, tak sesuai. Okey, di rumah kita salah Sayyidina Muhammad, cari gambar para alim ulama. Bukan kita nak gambar penuh salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita nak gambar separuh. Selagi mana kita tengok dia, kita tak berani nak buat benda tak elok. Ini gambar ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah pergi ke Mesir, ke rumah satu orang muhaddis Mesir, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qahtani. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Saya pergi rumah dia kecil. Oleh kerana rumah dia kecil, kami pergi satu bas, dia tak bagi pergi rumah dia, dia suruh pergi rumah anak dia. Bila saya masuk, bila masuk rumah ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gambar dia sebesar dia di rumah anak dia. Kita faham tak? Gambar tu besar dia dah besar dah. Gambar tu besar dia di rumah dia, di rumah anak dia. Masuk tu gambar dia terus. Yang menarik tuan-tuan, jubah Arab tapi songkok Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal ni saya kagum. Macam mana dia, pasal mungkin tak tahu apa dia punya rahsia dia, apa sir dia, apa kenangan dia, apa pengalaman dia. Dia main Malaysia sehingga gambar yang diabadikan di rumah anak dia tu ialah songkok Malaysia.
Okey. Di sini ada perbahasan tentang gambar. Ada ulama kata, setengah ulama kata haram, ulama kata harus. Okey. Ulama yang kata haram ada hujah dia. Ulama yang mengatakan harus ada hujah dia. Saya berpegang kepada pendapat mengatakan harus. Sebab dia macam ni. Kalau betul-betul timsal ataupun patung hukumnya haram. Contoh, di rumah kita ada bear. Anak kita main patung bear, itu hukumnya haram. Yang syarak baginya ialah anak patung. Anak patung syarak bagi. Sebab nak melatih anak perempuan jadi ibu ataupun berperasaan keibuan sejak daripada kecil. Itu fitrah anak perempuan. Kalau anak perempuan main kereta tu pelik sikit. Main kereta. Tapi anak perempuan main patung tu fitrah. Tapi kalau anak lelaki main patung, pelik juga tu. Macam mana tu kau nak patung budak lelaki-lelaki? Lelaki-lelaki ni dia kau main Ultraman, askar. Tuan. Okey. Kalau di rumah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tabung ayam, haram hukum dia. Kalau ada unsur-unsur macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, rumah kita tak dimasuki oleh malaikat. Tapi malaikat rahmat. Tapi malaikat maut masuklah. Yang tak masuk tu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tak masuk, saya ingat syok. Tuan-tuan, patung tu jaga. Soalan Sayyidina Muhammad, kadang patung kucing. Hatta kalau orang panggil kita pergi kenduri, boleh betul urus, kita tahu di rumah dah ada patung, tak wajib pergi. Perkara tu kerasnya terhadap hukum patung. Hak tak ada, hak tu tak ada khilaf. Permasalahan patung tak ada khilaf. Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita merintah negara, merintah negeri, patung-patung tu, penyu, apa semua tu, tuan-tuan, tu termasuk perkara yang diharamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti akhir esok ada disebut tidak ada satu sisaan yang paling berat melainkan sisaan orang yang buat patung. Sallallahu sayyidina Muhammad. Di sana esok Tuhan akan suruh dia buat sama macam tu juga. Cuma Allah kata tiupkan ruh. Ketika mana dia tak mampu untuk tiupkan ruh, itulah punca daripada dia kena siksa. Dia macam ni juga. Orang yang mati, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan disiksa dengan sebab dia diratapi. Bila habis umur, anak meratap, teriak, menangis, tu, dia akan disiksa dengan ratapan keluarga dia. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina, jangan meratap ketika mana ada orang mati. Dia akan disiksa dengan sebab ratapan. Okey. Yang kedua, orang perempuan ni tuan-tuan, masalah sayyidina, bila suami dia mati, dia wajib beriddah dan berihdad. Hukum. Bila suami meninggal, masalah sayyidina, dia wajib beriddah dan berihdad. Iddah makna iddah dalam tempoh 4 bulan 10 hari, maka ihdad pun selama 4 bulan 10 hari juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, iddah ni satu proses penyucian rahimnya. Kalau nak kahwin lain dalam tempoh 4 bulan 10 hari itulah. Allah dalam tempoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, proses rahimnya suci untuk berkahwin baru supaya tak bercampur keturunan, supaya tak bercampur nasab kita. Okey. Apa makna ihdad? Ihdad ni orang perempuan tak boleh keluar rumah yang pertama sekali. Dia wajib duduk dalam rumah dia 4 bulan 10 hari. Dalam waktu berihdad, dia tak boleh pakai make-up, dia tak boleh bersolat. Tak boleh pakai ni maknanya haram pakai. Berwangi-wangi, pakai subang, rantai, gelang, hukumnya haram. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu berihdad, sallallahu alaihi Muhammad, dia dituntut untuk dia pakai pakaian warna putih, bukan hitam, putih. Baik.
Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maknanya kalau dia pergi di hospital, suami dia meninggal di hospital, dia wajib balik. Kalau orang dah urus pun suami di hospital, suami dibawa ke kubur, dia wajib balik rumah. Dia tak boleh pergi ke kubur, hukumnya haram. 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh ni, siapa yang berkenan kat dia, tak boleh minang dia. Minang ni bukan mesti hantar tapak sirih. Minang ni melahirkan hajat, nak kahwin dengan dia. Tak boleh, haram hukum dia. Di tempoh ihdat. Jadi, banyak orang beriddah tapi tidak berihdat. Orang yang tak berihdat ni, dia menyiksa suami dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Suami dia tersiksa dengan sebab dia tidak berihdat. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Yang kita baca ni, iaitu dengan masalah yang berkaitan. Okey, jadi masalah Sayyidina Muhammad di rumah. Jadi bila mana kita kata patung, hak tu memang tidak ada khilaf, hukumnya haram. Tapi yang khilaf ialah gambar. Okey, gambar ni khilaf pasal apa? Sebab dia bukan betul. Depannya rupa, belakang kosong. Hak tu khilaf. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa hikmah? Cuma gambar ni sekalipun hukumnya harus, tapi jangan kita muliakan gambar. Itu je. Apa mana kita muliakan gambar? Muliakan gambar berarti kita tak tempat mulia. Kita ambil gambar tak di ruang tamu, gambar kita berconvocation. Kita tu masuk convocation tahun di UKM dulu, ni gambar ambil ijazah, tu kita muliakan. Gambar ni tak apa ambil, tapi kita jangan muliakan ya. Dulu-dulu gambar-gambar ni orang buat dalam album, tak ruang tamu orang pakai tengok gambar dia. Tu mana muliakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kecuali gambar ulama. Okey, kenapa kata tak depan? Sebab tuan-tuan, bila tengok dia, kita tak berani nak buat benda tak elok. Gambar ni pula bila tengok gambar di rumah kita ni, salah Sayyidina Muhammad, gambar di rumah kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, selagi mana gambar tu ada, tuan perasan tak? Mata hak dalam gambar tu tengok siapa? Tengok kita kan. Kita pergi dapur, dia tengok kita pergi dapur. Kita pergi orang tamu, dia tengok orang tamu. Anggap nak buat jahat, berani ke? Tak berani. Tu hikmahnya gambar ulama. Itulah pasal apa Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketikanya hatinya dah condong pada Zulaikha. Zulaikha pun dah condong hati pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ketika tu Allah pancarkan di dinding gambar Nabi Allah Yaqub, ayah dia. Tu dia panggil hikmah gambar ulama. Bila Allah pancarkan gambar Nabi Allah Yaqub, semangat nak buat jahat tu putus. Allahu Akbar, gambar ayah. Tu dia panggil Burhanu Rabbih. Burhanu Rabbih dia panggil. Burhanu Rabbih. Tengok ulama, tengok pada Allah. Pasal apa? Sebab ulama ialah ahlullah. Mereka adalah orang-orang Allah. Mereka tolong mengingatkan kita kepada Allah, kecuali ulama. Sama juga tuan, bila ulama mati, sunat kita itu mencium dia. Ucup ulama tu hukumnya sunat. Ni ambil daripada perbuatan Sayyidina Abu Bakar ketika mana Nabi kita wafat. Bila Nabi kita wafat, masalah Sayyidina Muhammad, rumah Nabi ni tuan-tuan, dia macam kotak. Tu rumah Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar masuk daripada pintu tu, Nabi dibaringkan di sini, dia mula kucup daripada muka pintu lagi. Kucup lantai. Kucup, sampai tempat Nabi dibaringkan, dia kucup pipi Rasulullah. Pasal apa dikucup lantai? Sebab lantai itu pernah dipijak oleh Rasulullah. Bila dia cium pipi Nabi, dia kata, Rasulullah, ma tibta hayyan wa ma tibta mayitan. Engkau hidup pun wangi, engkau mati pun wangi.
Itu Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau ulama, al-ulama warasatul anbiya. Bukan sunat para ulama kita kucuk muka mereka ketika mereka mati. Tapi kalau kita kucuk anak beranak kita, hukum apa? Harus. Tak mustahab, tak sunat. Kecuali masalah Sayyidina Muhammad, taib, ibu dan ayah kita. Taib. Tuan-tuan, ataupun kita kena datuk kita. Tapi kalau orang biasa kebanyakan masalah Sayyidina Muhammad, hukumnya harus. Harus maknanya dosa pun tidak, pahala pun tak dapat. Tapi kalau mak ayah kita, tok guru kita, para masyayikh, ulama kita, sunat dapat pahala. Allahumma salli ala Sayyidina begitu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi sebut anda orang yang Allah kasih kepada dia, dia suka ingat kepada Allah. Tanda orang yang Allah benci kepada dia, dia benci sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang patut ingat pada Allah pun dia tak ingat pada Allah, berarti Allah benci kepada dia. Baik. Kita tengok kepada nasihat yang ke-9. Hakikat cinta Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah sebut, baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darilah hakikat cinta pada Allah ni, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah disebabkan cintanya Allah. Bukan kerana cinta kita, kerana cinta Allah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam ni. Setiap orang ni, setiap kita, bila kita cinta pada Allah, cinta kepada Allah itu adalah milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Allah itu milik Allah. Sebab tu cinta itu kena minta. Cinta kepada Allah itu kena minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kita cinta pada seseorang dengan cinta kita. Kita ada isteri. Satu orang suami cinta kepada isterinya dengan cinta dia. Salah Sayyidina Muhammad, isteri cinta pada suami dia dengan cinta dia sendiri. Cinta isteri itu. Seseorang cinta kepada Allah dengan cinta Allah. Kalau Allah tak bagi cinta Allah pada kita, kita tak boleh cinta pada Allah. Berpandukan hadis. Nabi kita SAW sebut dalam satu hadis, Muhammad. Nabi kata, jangan tinggal selepas sembahyang baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhanku, Sayyidina Muhammad, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk aku ingat kepada engkau. Wa syukrika, tolonglah aku untuk aku dapat syukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, tolonglah aku untuk aku dapat ibadah yang paling baik. Maknanya, kalau Tuhan tak bagi kita ingat kat dia, kita tak boleh ingat kat dia. Kalau Tuhan tak bagi kita bersyukur pada dia, kita tak boleh bersyukur pada dia. Kalau Tuhan tak bagi kita sabar, kita tak boleh sabar. Dalam Quran Tuhan sebut, wa ma sabruka illa billah, tidak ada sabar engkau melainkan sabar engkau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah tak bagi cinta dia pada kita. Bila Allah bagi cinta dia pada kita, barulah kita boleh mencintai dia. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya buka kalau ada soalan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya. Wajib. Jadi yang pertama iddah, yang kedua ihdad. Iddah ni 4 bulan 10 hari ni proses tak boleh kahwin. Pasal 4 bulan 10 hari ni dia fitrah manusia, kalau ada benih dia akan ada lah, kalau tak ada lah. 4 bulan 10 hari. Okey, ihdad yang maksudnya. Ihdad ni
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan tak boleh pergi mana, kena duduk di rumah saja. Okey. Hal ni tuan-tuan, di tempat saya, oleh kerana di tempat di pondok orang dah biasa dan dengan hukum, kalau ada orang, kalau suatu orang perempuan suami dia meninggal, jadi orang-orang yang kawan-kawan ni akan bawa kain putih, bagi kain putih ada. Pasal apa? Untuk dia buat baju, tolong dia. Jadi dia kena pakai lama 4 bulan baju putih tu. Allahumma salli ala sayyidina. Ke mana pun baju putih tu je. Subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Dalam tempoh 4 bulan ni, mana pun tak boleh keluar, duduk di rumah je. Kalau perempuan yang kerja, macam mana? Pergi kerja balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari perkara-perkara harian, beras, kopi, gula, apa semua. Kalau ada orang boleh tolong beli. Saya pergi rumah balik. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada arah, tak ada siapa yang boleh kita minta tolong kecuali. Maknanya begitu ketatnya masalah ihdad. Hatta orang ni hadap main mengaji ni tak boleh main mengaji, kena duduk di rumah. Sallallahu sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau duk main mengaji ni, harap rakaman je lah. Salah senang. Kena duduk 4 bulan 10 hari. Ihdad dia panggil. Wajib. Okey, insyaAllah. Soalan lain? Okey, alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Ya, sila. Ya. Suami meninggal muda. Ya. Ya. Saya 3 tahun. Ya. 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 Terlepas itu tak ada masalah. Tengah iddah tu tak boleh. Dia maksud ni, direct pun tak boleh, indirect pun tak boleh. Tak boleh minang. Waktu dalam iddah haram kita minang orang, tak boleh. Lepas iddah tak apalah, tak ada masalah lah. Okey, insya-Allah. Ulama jahat ataupun merendahkan ulama. Jadi macam mana nak terangkan kepada masyarakat ataupun dan sudah ada ulama jahat. Okey. Ulama ni sebenarnya ulama ni kalau jahat dia bukan ulama. Cuma orang yang kata dia ulama. Ulama jahat ni Nabi sendiri sebut. Ulama ni ada 2. Ada ulamaul akhirah, ada ulamaul dunia. Ulamaul akhirah dia ulama yang dia sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama dunia ni dia ulama diberi makan dengan ilmu dia. Kalau dalam tembung isu haram ataupun boleh ataupun tidak, jadi dia akan cari hujah untuk boleh, sedangkan hukum-hukumnya haram. Pasal dia cari makan. Kalau dia tak jawab seperti mana yang dikehendaki, dia akan hilang periuk nasi dia. Itu dia panggil ulama jahat. Okay. Di sana ada ulamaul akhirah. Ulama akhirat ni ulama yang tetap dengan hukum. Dia jadi benteng kepada hukum. Kalau hukumnya haram, dia kata haram. Dipertahankan, haram tetap haram, halal tetap halal. Ulama ni masalah Sayyidina Muhammad, ulama yang jahat
Nabi lebih takut daripada Nabi takut kepada Dajjal lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ulama kena jaga. Kalau satu dosa kecil dia buat, ulama buat dosa kecil tapi dosanya besar. Kita macam level-level biasa ni buat dosa kecil-kecil lah, tapi ulama buat besar. Pasal apa? Nanti orang boleh kata Tok Guru pun buat. Orang yang dihujah Tok Guru. Jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, betul lah ulama ada ulama baik, ada ulama yang jahat. Tapi kalau jahat tu segi sebenarnya dia bukan ulama, tapi panggil ulama. Sebab ulama tuan-tuan, dia bukan ustaz, dia bukan mesti syekh. Kadang-kadang dia lebay je. Lebay ni istilah kepada orang Melayu yang alim yang tak pergi Mekah dulu-dulu lah. Jadi sekalipun dia lebay, orang tak panggil ustaz pun, dia ulama. Kadang-kadang dia tu syekh, tapi orang panggil syekh, tapi dia sendiri pun tak takut kat Tuhan. Jadi dia bukan ulama, sebab dia punya syarat ulama ialah takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu ialah ulama. Jadi ciri-ciri ulama ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk ngejak bagi kuliah apa semua tu, kadang-kadang dia bukan ulama, dia profession je. Dia kerja mengajak, dia ustaz. Tu beza dia. Allahu a'lam. Insya-Allah. Ya. Okey. Tidak ada pahala yang tidak ada pahala tidak bertepi melainkan sabar. Sembahyang dia ada markah dia 27 kali ganda sembahyang jemaah. Ramadan dia boleh pi sampai 70 hingga 700 kali ganda sembahyang jemaah. Kita sedekah RM1, Allah balas RM10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sedekah RM10, Allah balas RM100. Semua yang dikatakan amal kebajikan, dia sudah ada pemberkahan tetap, kecuali sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas orang sabar tanpa pahala yang dapat dikira. Sabar. Sabar ni apa? Sabar ni bila ditimpa masalah, jangan cerita ke orang untuk mana sabar. Bila cerita ke orang tu bukan sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ditimpa masalah, buh dalam Facebook, viral dalam Facebook. Pada orang kata, sabarlah. Sabar ni. Dah sabar ni. Sabar apa pergi cerita ke orang? Sabar ni tak cerita apa ke orang. Sabar ni hanya mengadu pada Allah saja. Orang tak faham apa sabar. Kecuali kalau kita nak bercerita, kita hanya bercerita pada dua orang saja. Yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita sakit, kita cerita pada doktor. Kalau pergi hospital, sakit apa? Saya sabar. Tu teruk sangat tu. Jadi macam mana doktor nak berubat tak habaq sakit apa? Doktor kita kena habaq lah pasal kita sakit. Okey. Yang kedua, orang soleh. Tu imam ke, tok guru ke, siapa ke. Pasal apa orang soleh? Tolong doa. Sebab banyak juga penyakit, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak lega dengan perubatan moden, tak berubat, dia tak lega dengan perubatan tradisional, dia sembuh dengan doa saja. Satu orang tu mengaji kat saya, bukan dia mengaji, kak dia mengaji kat saya, dia cikgu, dia tak pernah, bila satu pasal dia kena kanser pun saya tak tahu. Jadi dia ni, dia kata dekat kak dia, kak tolong Ustaz bawa ayam pergi ke Ustaz Zainal Asri minta tolong doa. Dia tu lagi 2 minggu dia kena buat operation, dia kena buat operation ala Sayyidina Muhammad, dan doktor kata dia ni jangka hidup 4 bulan je. Akhir bila mai kat saya buat ayat, saya baca selawat je lah, selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan, baca 11 kali. Baca dia ayat. Tuan-tuan, takjubnya Tuhan buat masalah Sayyidina Muhammad sampai sekarang dia hidup. Mana api kanser dia tak tahu. Maknanya
Di antara penyembuhan ni bukan sakat kita kata mesti dengan mesin perubatan moden dengan alat-alat tu. Tuan-tuan, di antara penyembuhan ialah doa. Buat ayat tu doa tu ayat doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi maknanya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kat doktor kita kena bagi tahu. Yang kedua, kepada orang soleh minta doa dia. Orang lain kalau tak perlu mengadu pada Tuhan tu benar sebab. Jadi kecuali suami isteri, sebab kita berkongsi hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya soalan. Ya. Cari nafkah lah. Okey, tu tak perlu ihdad. Bercerai hidup tak perlu, ni bercerai mati kena ihdad ni. Bercerai hidup tak perlu ihdad. Yang kita maksud ni bercerai mati. Suami kita mati. Tu kena ihdad. Kalau bercerai waktu hidup tu tak perlu ihdad. Iddah tak ada. Jadi kalau cerai mati, kalau cerai hidup wajib beriddah 3 kali suci. Bukan 4 kali suci. 4 kali suci. Maknanya umpama haid masalah Sayyidina Muhammad suci, kira baru kira. Gitu. Jadi mahid pula cuci pula lagi sehingga 4 kali suci. Saya tak pasti 3 ke 4, lupa dah. 3 kali suci. Okey, sebab itu orang perempuan, masalah senama orang perempuan, orang lelaki nak cerai isteri dia, jangan cerai waktu haid. Kalau nak cerai isteri dia, cerai ketika suci. Bila cerai ketika suci, contoh orang perempuan, dia haid selama 15 hari sebagai contoh. Okay. Lagi sehari dia nak mai haid. Suami dia cerai dia. Tuan-tuan, cerai tu dah dikira, suci tu sudah dikira dah. Tu yang kata nak cerai pun kena ada ilmu juga. Jangan zalim orang perempuan. Okay. Jadi 3 kali suci. Jadi bagi orang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad yang kematian suami, dia wajib beriddah 3 kali suci. Bagi orang perempuan yang kematian suami, wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Bagi orang perempuan yang mengandung, masalah Sayyidina Muhammad, dicerai oleh suami, dia melahirkan, langsung dia boleh kahwin lain. Habis iddah dah. Wallahu a'lam. Habis insya-Allah. Jazakumullah khairan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين